Alright. Okay. First and foremostly, saya akan mutekan semua orang ya. Kita akan dengar. Nanti bila penerangan dalam 20 minit ke setengah jam, bila dah habis baru kita akan buka soalan dan kita akan unmute balik ya. Tapi untuk yang nak tanya boleh boleh chat lah. Boleh chat, nanti kita akan baca lah. Soalan. Alright, okay. As usual, good morning to all. Selamat pagi kepada semua. Jadi hari ini kita akan bincangkan apa news yang kita ada. Seperti yang kita dapat lihat hari ini ialah hari Isnin ya. Jadi kita tak banyak news dekat sini, tapi kita boleh selalu lihat kepada latest news ya di sini sebenarnya. Ya, di latest news ya. Jadi paling pertama ialah kita kena tengok dulu kita tengok apa yang berlaku minggu lepas Minggu lepas kita terangkan bagaimana trend dia sebenarnya berterusan daripada minggu lepas. Jadi seperti yang kita dapat lihat, contohnya kita ambil yang apa yang berlaku pada Friday kita apply settings dia. Dari Friday ni kita dapat tengok ada banyak news. Kita ada satu high impact news pada pukul 9.45 malam iaitu mengenai flash services PMI Jadi seperti yang kita tahu, ini adalah leading indicator Jadi leading indicator ni adalah sesuatu yang boleh menentukan trend Dan seperti yang kita lihat di sini, actual dia adalah lebih bagus daripada apa yang diforecastkan. Jadi di sini adalah US dollar mengalami peningkatan lah. Ya, kalau kita lihat kepada 9.45 juga, flash manufacturing ni, perbezaan dia adalah cuma di mana yang ni dia cuma melihat kepada manufacturing industry saja. Dan flash services PMI ni dia lebih kepada services industry. Jadi seperti yang kita lihat di sini, dia punya actual dia adalah lebih bagus juga daripada apa yang kita forecastkan Jadi memang ada peningkatan juga. Jadi daripada sini kita lihat USD Fed Chair Powell Jadi seperti yang kita tahu ialah central bank telah menaikkan interest rate mereka sebanyak 75 basis points. Jadi ini memang support kepada kenaikan USD juga on the Saturday Kalau kita ingin tahu lebih, kita selalu boleh buka news ni dan kita boleh bacalah apa sebenarnya news ni katakan tapi di sini adalah lebih kepada video. Jadi kalau kita tengok video ni adalah lebih kurang 3 jam lebih Okey, tak apa. Alright. Okey, jadi penerusan trend itu kerana kita ada leading indicator Kita mempunyai leading indicator, maknanya kita tahu trend dia adalah lebih kurang untuk short term 3 bulan ke lebih kurang 3 ke 12 bulan 3 ke 12 bulan itu adalah short term dia, ataupun boleh dikatakan 6 ke 12 bulan 6 ke 12 bulan untuk short term period dia, dan long term adalah sebanyak 12 ke 24 bulan. Okey. Jadi kalau hari ini kita melihat kita tidak mempunyai sebarang news, tapi kita ada impact daripada last week Okey. Jadi untuk hari ni kalau kita nak tengok kita punya coincident news lah coincident news Jadi, hampir 2 jam yang lepas 2 jam, 1 jam, 6, 2 jam. Okey lah, kita ambil 2 ni Okey, kita tengok 2 jam yang lepas kita ada 2 high impact news di sini satu 1 jam 56 minit, satu lagi 2 jam 11 minit Ni pun kita ada juga satu news kat sini latest Jadi kita tengok sterling drop pound fall bawah tu pun ada lagi ada lagi. The pound fall sebab Bank of England ni 1.1%. Next cards Bawah dia. Dia ni Tu tahu pound falls Jadi memang dia kita tahulah bahawa GBP ni memang ada penurunan lah. Dia ada related dengan gold Dengan gold.
Jadi kalau selalunya GBP kalau ada drop, gold akan drop, dan yang ni akan membantu kepada peningkatan US dollar lah, ya. Dan seperti yang kita lihat juga yuan, yuan juga sebenarnya yuan juga adalah fixed set weaker than 7 per US dollar for the first time since 2020. Yuan tu daripada Chinese lah, daripada China. Jadi mereka pun mengalami penurunan juga. Jadi seperti yang kita tahu ada China dengan US punya trade kan, tension kan. Jadi kalau yuan jatuh maknanya US dollar akan menaik Jadi kita melihat kepada banyak currency yang sebenarnya drop against US dollar juga. Kalau kita tengok Bank of England, mereka juga sebenarnya memanggil untuk menaikkan interest rate mereka, kemungkinan perhaps as soon as this week kemungkinan dalam minggu ni dan mereka menganggap yang bahawa mereka akan meningkatkan sebanyak 75 basis point dekat November ni Walaupun mereka berbincang yang mereka akan menaikkan minggu ni, tapi apa yang mereka kata sini adalah di November 3 meeting mereka. Tapi ramai trader yang kata kemungkinan akan ada kenaikan sebanyak 100 basis points. Okey, yang inilah yang kita lihat sebenarnya. Jadi dia sebenarnya impact market juga 2 jam yang lalu. Seperti yang kita dapat lihat 2 jam yang lalu kita tengok 1 hour 2 jam yang lalu. Yang kita lihat kat sini ada ada penurunan yang besar ada penurunan yang besar 2 jam yang lalu yang tu okey 2 jam 2 jam tu 2 jam lebih lepas 2 jam lebih lah. Kat sini 2 yalah pukul 6, pukul 7, pukul 8 ada penurunan besar sebenarnya. Jadi begitulah sebenarnya kita tengoklah yang berlaku penurunan ni. Dan kalau sesiapa nak news kan, nak news yang daripada investing.com pun boleh juga, tak ada masalah. Boleh pergi sana juga, kita boleh tengok apa dia punya trend kita boleh tengok. Boleh gunakan 2 source lah. 2 source tekan XAU USD. Boleh lihat skrin ni? Boleh. Okey. Waalaikumsalam. Jadi kita tengok dekat sini ada satu news gold pin below 1650 copper extend loses on recession fears. Dekat sini kalau kita nak lihat fundamental factor adalah lebih baiklah. Kalau saya rasa kalau investing.com kita boleh lihat lebih kepada fundamental factor dia. Tapi kalau Forex Factory kita boleh tengok coincident. Lepas tu kita boleh tengok apa news lah, macam schedule news dan sebagainya lah. Dan kadang-kadang kalau actual dia mungkin berbeza sedikit, kita boleh check jugalah antara dua ni lah. So bagi saya apa yang saya lihat ni, saya boleh tahulah apa dia punya pricing dia. Itu pun dah tulis 3 jam yang lepas dah kan? 3 jam lepas juga. Maknanya 8, 9, 10, 11 1 jam 19 minit 3 jam 19 minit 3 jam 19 minit kalau kita tengok apa jadi 3 jam 19 minit rising jatuh 3 jam apa 3 jam yang lepas 3 jam tu lah kan candle 1 jam 1 jam 2 jam 3 jam start pukul 8 sekarang dah pukul 11.19 baru yang candle last baru 19 minit jalan. Kemungkinan akan berlaku ni ada pergerakan sedikit Jadi, kalau tak ada news yang lain, makanya kemungkinan besar dia akan follow news yang dah berjalan. Kalau ada news yang baru, dia menyatakan GBP ataupun gold boleh buat kenaikan, maknanya dia akan ubah arah lain lah. Dia akan ataupun dia akan buat retracement jauh sikit ke atas sebelum dia turun lagi. Sebab ramai yang buat counting yang gold akan turun lebih ataupun sampai ke area 16
1.6 1.600 1,600. Jadi hati-hati mana yang nak buy. Kalau nak buy scalping boleh. Sebabnya news lebih menyatakan gold akan drop, USD akan strong. Dan juga daripada past week juga kan kita ada leading indicator yang katakan memang USD strong jadi impact dia memang lama lah. Dan banyak juga lagging indicator support benda tu. Support benda tu juga. Betul lah. Jadi kalau bagi saya, kalau nak tengok fundamental factor boleh tengok yang ni. So kita tahu dia dah below 16550 kan. Maksudnya dia dah memang melepasi lah. Pin below 16950. Mana dia akan turun lagi. Dia akan turun dia lagi akan capping di situ 1650, dia akan jadi resistance yang kuat pula lah. Ya betul. Ya, betul. Jadi kita tengok sebab ada news yang bersambungan seperti ni strike dekat Escondida ni. Tengok news ni masih ada yang connecting dengan news yang sebelum ni. Ya. Dia orang harapkan yang bahawa mereka boleh menaikkan copper price, tapi disebabkan slowdown dekat China ni, itulah sebab dia copper price masih belum boleh naik. Belum naik lagi. Kalau kita dalam technical analysis bermaksud kita punya retracement belum sampai habis ke bawah ataupun orang kata belum habis retracement belum dapat target minima untuk retracement lagi. Kalau bergantung kepada tarikan Fibo monthly, maknanya dia ada lagi baki minima pun 1600 lah. Ataupun dia berada di area rally, base rally ataupun resistance support yang berdekatan. Time frame monthly. Nanti kita tengok nanti depan ni. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, kita dah boleh tengok kita dah boleh baca macam contohnya kenapa perkara ni berlaku, sebab kenapa ni adalah a new high untuk growing fears of rising interest rate dan potential economic recession. Jadi maksudnya kita tahu Amerika ni memang tengah pergi kepada economic recession kerana dia punya central bank dia telah menaikkan interest rate dia daripada 2.5 ke 3.2%. Sebenarnya memang tinggi sangat-sangat tinggi dan kalau kita melihat metal markets pun plummeted last week, maksudnya dia ada penurunan kerana mereka naikkan interest rate dan economic indicator daripada Eurozone, macam Eurozone ni negara-negara European dan juga UK juga menunjukkan contraction dalam business activity, iaitu menaikkan ketakutan untuk resesi dan denting the demand outlook untuk metal. Maksudnya dia juga denting lah, maksudnya dia menurunkan dia punya demand lah untuk metal markets lah, macam commodity dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat lah apa yang berlaku, macam spot gold tak berubah, gold future ada jatuh. Jadi memang ada losses lah sebenarnya, dan dollar index pun jatuh sedikit Monday hari ni juga jatuh sedikit. Strength dalam ni expected to persist maksudnya dia orang memang menganggap yang bahawa kekuatan itu akan persist lah, akan berterusan kerana Fed menyimpan satu interest rate yang tinggi lah. Jadi memang dia orang berikan support level. Support level dah bagi dah. 1700 dan juga 1650. Ini mereka dah bagi dah. Tapi yang 1650 tu dah pecah. Maknanya dia akan turun lagi lah. Yang ni yang sebelum ni 1650 resistance 1700 yang sebelum ni. Maknanya hari ni dah berjaya pecah. Dia pecah. Jadi the next punya kalau ikut fundamental range saya bagi memang 1600 lah. Resistance Ini resistance sampai 16 bawah lagi lah. Maksudnya sebenarnya saya masih anggap 17 ni sebagai satu resistance sebenarnya. Tapi saya tahu yang dia telah melepasi 1650 ni. Jadi saya menganggaplah yang bahawa dia akan range daripada 16 sampai 17. Itu adalah safest lah yang saya boleh bagilah. Kalau sesiapa nak trade ni boleh trade
dalam between ni lah. Dan kalau boleh lebih kepada sell lah untuk fundamental lah. Ya. Sebab yang ni yang saya pilih ni, saya berdasarkan kepada news lah. Apa yang saya lihat ni kepada news dan saya selalu memberikan range yang selamat. Saya tahu ada cara lain juga untuk kita calculate. Memang kita boleh guna cara tu juga. Tapi kalau kita gunakan cara tu, kita kena sebenarnya matchkan dengan news. Jadi kalau kita matchkan dengan news, kita dah boleh tahu. Contohnya kita dah tahu yang dia dekat 1650. Dan kalau kita melihat kepada chart kita ni, kita ada penurunan sehingga 1627 yang sebelum ni Jadi kita tahu yang apa ni, yang kalau kita calculate juga daripada dia punya, dengan gunakan dia punya frequency number dia, kita akan sampai around this area juga. Jadi itu sebab dia saya memberikan range sebanyak 1600. Ya. Jadi itu adalah range yang saya lihat dan resistance dia adalah 1700. Itu sajalah yang saya nak beritahu. Tak ada apa. Sebab saya dah beritahu fundamental factor. Dan kalau sesiapa nak tengok tentang coincident boleh lihat kepada latest news lah. Latest news. Kalau nak tahu apa news related dengan fundamental analysis, juga boleh baca dekat sini lah. Ini semua adalah untuk kita tahulah apa yang tengah berlaku. Contohnya kita nak tahu, okay, dia akan bagi tahu rising US dollar, collapse dalam kabel, yen, yuan, euro. Semua ni jatuh Kita tengok pound flash, crashes 500 pips to record low amid of global FX challenge. Kita tahulah, kita boleh tengok kat sini Ini news-news yang sangat-sangat penting sebenarnya. Bloomberg Dollar Index kat sini. Kadang-kadang contoh ni lah kan, kita tengok tadi Monday, kalau kita baca kat investing.com cuba tengok sini. Dia kata the dollar index fell slightly on Monday briefly hitting a new 20-year high. Dia kata sini jatuh. Tapi kalau kita lihat ke fundamental analysis kat sini, kita tengok mana tadi news tadi. Di sini. Tak, ni. Kalau kita tengok news kat sini, not to mention ni semua, lepas tu dia kata the dollar accelerated as the Bloomberg Dollar Index exploded to a new all-time highs. Maksudnya kita tahu ada perbezaan sedikit lah. Sana kata apa? Sana kata low, sini kata high. Ya. So kadang-kadang fundamental fundamental data ni lebih baik kita tengok daripada dua sources lah, supaya kita tahu yang mana satu yang kita boleh ikut lah. Tapi kebanyakannya kita selalu fokus kepada yang schedule punya, schedule news. Kita fokus kepada leading indicator, lagging indicator, dan untuk coincident tu kita boleh fokus dekat latest news. Dan kalau kita nak tahu lebih lanjut dan sebagainya, bagi saya lah, saya tak guna fundamental analysis kat sini, saya guna kat investing.com lah. Sebab saya rasa banyak fundamental factor yang saya check kat sini memang berlaku sebenarnya. Jadi saya lebih percayakan, lebih kukuh lah sebenarnya lah. Lebih kukuh lah. Jadi saya ikut yang ni. Jadi itu sajalah. Saya rasa ini cara yang paling paling senang lah. Sama juga kalau kita tengok contohlah kita mencari arah ataupun apa-apa menggunakan indikator, dia ada indikator yang related. Ada yang mungkin 2-3 indikator untuk cari benda yang sama. Jadi kita kena tengok mana yang kita rasa boleh percaya ataupun sesuai dengan kita punya analisa lah, dan win rate dia tu tinggi. Win rate dia tinggi lah. Jadi itu saja saya berikan kepada Sir Hafiz untuk teruskan. Okey, terima kasih Sir Gemit. Most welcome. Okey, kalau hari ni kita dah tengok kalau Sir Gemit kata dalam fundamental lebih kepada sell dan kalau kita tengok analisa teknikal pun menyatakan benda tu sell juga, dan kita dah buat kira-kira minggu lepas lepas kita dah buat. Dan kita boleh recap juga untuk hari ni. Kita recap untuk hari ni. Okey, monthly-nya kalau saya buat tarikan Fibo sebenarnya masih ada lagi target. Kenapa? Satu, kita boleh ambil tarikan Fibo daripada dominant break yang ni. Kalau dominant yang break yang ni, maksudnya saya tarik Fibo daripada sini sampai ke atasnya. Dia ibarat dia macam mencari indikator juga, mana tempat yang kebarangkalian dia akan price akan pergi.
Jadi kalau tengok dekat sini, kebarangkalian price akan pergi adalah di area yang ni satu, ngam di area yang ni. Jadi kalau saya buat tarikan Fibo menggunakan kaedah lain, iaitu pecahnya support resistance yang terbaru, makanya ini adalah kenaikan, dan yang memecahkan support adalah yang ni. Yang ni pecahkan ini, candle yang dipecahkan. Jadi sama juga, saya gunakan ini juga daripada shadow ni sampai sini. Jadi jawapan dia lebih kurang sama kan. Jadi ada dua tarikan Fibo yang related lah. Jadi ini adalah kebarangkalian yang tinggi dia akan pergi. Dan kalau kita ambil menggunakan kalau news dia akan main shadow to shadow, makanya kalau shadow di monthly ni amatlah besar dan dia boleh sampai ke next punya support resistance, termasuklah shadow dia sekali. Jadi ini adalah range yang besar. Kalau kita ukur dekat sini mungkin 500 kat sini kot. 500 apa? 1200 pip kan. Besar dia punya zone dia. Jadi kalau minima pun dia akan pergi di area atau di sini dalam 600 pip lagi. Minima pun 600 pip dekat area sini. Jadi kalau kita buy dia floating boleh floating juga kalau kita tak letak SL lah sampai 600 pip. Dia kata tiba-tiba masuk news tergempar terus dia drop pound terus dia naik atas balik. Kita dah MC terus dia naik atas balik. Jadi benda tu kita kena berjaga-jaga lah sebab kita tahu strong sell sekarang dan dibantu oleh news. Technical pun kata sell masih lagi berbaki dekat sini. Jadi analisa technical dengan fundamental maknanya dia sama arah lah. Sama arah. Dan kalau dekat sini pun contoh kalau kita tengok dia dah kalau menggunakan Bollinger Band lah. Kalau menggunakan Bollinger Band dia dah keluar daripada middle band dan dia sedang keluar ke lower band. Bila dia keluar, maksud dia akan ada kenaikan balik. Kalau macam contoh kita tengok ni, dia masuk, dia keluar. Makanya kalau kita tengok dah lebih, kalau contoh teknik check band kan, dia lebih 3 candle dia keluar. Makanya kita tunggu satu candle masuk, baru entry lah. Tapi untuk tunggu lagi satu candle masuk tu, mungkin ada lagi masa 1 bulan lebih. Sebab ni adalah monthly. Jadi itu timing besar. Kalau yang nak dapat entry yang cepat, timing kecil lah. Yang ni saya dah beritahu dah ulang banyak kali. Target dia di area sini dan target besar dia akan bermain di area sini. Sebab ni adalah satu zone shadow dan dia boleh sampai juga apabila news tu adalah kuat. Jadi kita tak boleh main ngam-ngam dia dekat sini. Kena ambil kira juga shadow. Okay, kalau kita tengok dekat monthly pun kalau ikut ini dia buat penurunan dan dia dah keluar shadow. Dah keluar Bollinger Band. Ini kita recap apa yang belajar semalam. Kan? Jadi yang tak faham tu saya cuba ulang-ulang balik. Okay, dia dah keluar. Bila dia dah keluar, apa nak buat? Biasanya trade waktu news kan. Tapi kalau kita tengok tak news pun, bila dia keluar, dia akan masuk balik. Macam Cikgu Ben cakap, bila dia keluar, dia masuk balik. Candle dia, candle bull bila ada candle bull pula. Ini bear bila ada candle bull, satu batang dia dah boleh masuk. Dia dah masuk. Ini adalah weekly besar lah dapat dia. Maknanya teknik Cikgu Ben tu boleh guna dekat banyak time frame 500 lebih. Okay, kita pergi time frame daily Okay, daily. Kalau daily pun dekat sini pun dia keluar, dia masuk.
boleh dapat juga ni atas sikit kan. Ni dia punya untung dia. Yang ni dia floating sikit. Tapi kalau dibiar pun dia untung juga. Sama juga ini sebab ni adalah daily. Dia akan naik juga. Okey. Jadi banyak candle keluar daripada Bollinger Band Dan banyak keluar ni. Kalau kita nak buy pun risau juga Kalau nak buy pun maksimum dia sampai inilah punya capping dia. Maknanya dekat sini ada, kalau dia naik dia akan jadi support become resistant Jadi kita boleh gunakan banyak teknik kalau kita tahu cara nak gabungkan benda ni. Okey, kalau hari Jumaat dia turun besar, satu batang candle yang besar. Nanti kita tengok hari ni candle ni apa color apa? Kalau color apa? Color hijau Maksudnya hari esoknya tu boleh buy lah. Jadi kita boleh praktiskan. Kalau nak perfect kena praktis lah. Kalau ini adalah time frame besar, time frame daily. Kalau nak praktis lebih cepat, kena pergi time frame yang lebih kecil. Sampai time frame 1 minit pun boleh. Banyak kita recap apa yang jadi. Kalau macam ni dia keluar, dia masuk balik. Ini 3 batang candle. Tapi yang lebih bagusnya adalah time news. Ni kalau ni time tak news mungkin ada juga kita kena dia masuk balik tapi yang ni fail ini sebab ni bukan news jadi lebih pentingkan apabila news lah sebab kita dah tengok banyak juga dan ada juga dia fail. Kalau ikutkan semua teknik pun tak adalah win semua kan. Jadi kena pandai-pandai tapis lah. Okey, kita tengok yang tadi pasal 1 jam tadi, 1 jam punya time frame dan kita tengok dekat sini adanya penurunan yang drastik daripada news tadi News tadi ni dah 3 jam yang lepas, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sekarang ni dah pergi ke 38 minit, 3 jam 38 minit. Dan ni penurunan ni adalah disebabkan news dan kenaikan ini standard biasa berlaku dan kalau biasa follow saya menggunakan apabila dah sampai ke time frame 1 jam saya akan cerita pasal rebate line Okey. Ini adalah candle pukul 6 saya ambil dia punya high dan dia punya low. Apabila candle ni turun habis turun dia akan naik. Dia akan naik Bila dia naik sampai mana? Dia akan naik masuk balik dalam zone yang ni juga. Maknanya TP ni adalah di area yang ni 1640, 1645 maksimum dan dia pergi maksimum. Jadi benda ni memang selalu berlaku Memang selalu berlaku dan saya memang menggunakan teknik-teknik engineer macam ni sebab dah lama. Dan siapa yang macam dia ada buy, tiba-tiba dia jadi sell, tiba-tiba jadi buy pada waktu pagi Asia market, makanya janganlah takut. Okey. Dan kalau kita tengok benda ni dia buat penurunan dan kalau nak tunggu sebatang naik baru kita nak entry, maknanya dah terlepas. Betul tak? Jadi kebiasaannya selalu saya share kita akan mencari time frame yang lebih kecil. Carilah time yang kecil, katakan 30 minit. Tak ada, okey ni ada 2 candle 15 minit. Maknanya 15 minit kalau menggunakan teknik cikgu Ben je. Ada 3 batang candle turun. Dan 1 batang candle masuk. Maknanya ada buy lah. Ada buy. Tapi 15 minit katakan terlewat sebab ini 1 batang candle yang naik pun dah sampai TP dan maknanya pergi time frame yang lebih kecil. Katakan time frame yang ni
Kalau yang ni nampak macam tak ada 3 candle yang ni, yang kalau nampak pun yang ni lah. Yang 1 candle, 2 candle, 3 candle keluar kan. Ini ada candle buy, makanya kita buy. Bila buy floating. Tapi tetap juga dia masuk balik. Yang cantiknya adalah kita tengok kalau menggunakan 1 minit ni ada tak? Ni pukul 9, pukul 8 dia turun, pukul 9. Pukul 9. Pukul 9, pukul 9, 8, pukul 9. Maksudnya kalau Cikgu Ben punya teknik, kalau tengok dekat sini, time frame 1 minit dia tak nampak. Tapi yang goal dia punya news adalah GBP kan, GBP. GBP. Jadi yang lebih apa? Dia lebih memokuskan kepada GBP lah. Kalau pasangan dia GPY, makanya kita boleh tengok GBP JPY lah. GBP JPY, makanya mungkin ada teknik Cikgu Ben tu. Okey, ni GBP JPY. Kita tengok stamp yang 1 minit yang ni. Lebih 3 batang candle Lebih 3 batang candle turun dan masuk 1 candle bullish. Jadi yang ni adalah buy signal Sampai 5 minit pun sama juga, boleh juga dapat. Yang ni boleh dapat sikit, yang ni pun lagi banyak. Yang ni 22. Oh ni. Lima minit. Oh dia sama dia berkurang pergerakan dia macam gold tadi. Yang tadi kita tengok ada juga ni. Kita anti buy dekat sini dia turun Nanti news tu kan dia British pound. Jadi tengok 15 minit. 15 minit adalah ni dia punya entry dia. Okey, 1 minit cantik lah. 1 minit cantik ngam-ngam habis 1 batang candle 1 jam. Lepas tu candle yang baru dia terus bullish Jadi yang ni bolehlah pakai kan. Jadi semalam Cikgu Ben cakap kita kena praktis juga tengok win rate dia macam mana, kebarangkalian dia mungkin kita boleh tapis buy dan sell dia tu. Dan dekat mana TP dia pun kita kena tapis juga. Sebab sepatutnya bila dah TP kita tak ambil, jadi dia buat reversal balik, floating balik. Okey, kalau ada beberapa soalan boleh tanya sebab hari ni kita buat short dia. Ramai pun yang dah letih semalam Yang ni dia teruskan balik penurunan Dia naik dan dia akan turun balik macam yang saya cakap tadi dan segmen cakap. Selagi tak ada news baru yang boleh terbalikkan arah, makanya dia akan follow news lama lah. Wow. Cepat tengok. Saya pun tengok handphone juga. Habis lah ni. Terus sell sampai berapa ni? Oh my god. British pound drop. Oh my god. Gold apa yang jadi kat gold ni? BTC pun turun Oh my god. Drop. Drop. Oh my god. Okay. Tapi dia cuma retrace sedikit. Bolehlah ambil TP sikit. Okay, saya pun tutup. DJ tadi? DJ tadi turun. Okay. DJ meneruskan. DJ news tadi. Lagi turun. 11.45. Kalau counting Elliott Wave pun turun. Counting Elliott Wave.
dia ni. 11.45. Dia punya push. Okey, kalau ada soalan boleh tanya yang pasal semalam tu pun boleh tanya kat newbie pun boleh tanya juga. Kita buka mic lah. Ya, boleh. Sana betul. Kat participant. Kak, So kita katakan. Oh, kat sini dalam ni. Ni. Dah ada kat situ pula. Jadi semua dah boleh buka lah. Okey, kalau nak tanya boleh tanya Penerangan hari ni ringkas je. Yang ni pun kita tengok news yang dah jalan dan news coincident. Dan news coincident pun masih mempertahankan sell. Dan USD masih lagi strong. Boleh buka mic, boleh cakap tak ada masalah. Ada news baru tak? Check tu. 7 minit 7 minutes ago. Weekly economic activity in the UK and 2 self-inflicted wounds. UK present according to OECD, but understand challenges have risen. For fundamental analysis. Structure quarterly is this has been report sources for 2020 year of 6 91 something weekly tracker recession. The rate has been a drop in the pound value against this is counter to me. Memang dia ada drop sebenarnya. Drop pound value against US dollar is counterintuitive. Jadi 7 minit yang lepas pun ada berita penurunan Jadi siapa yang tengok candle dan candle tu bergerak, maknanya sebenarnya ada kejadian di sebalik candle dia. Kalau kita tengok news di bahagian coincident jangan kita tengok candle tu bergerak sendiri Jadi kalau candle tu bergerak, kita tak tahu dia nak bergerak ke mana, nak bergerak ke atas ataupun nak bergerak ke bawah. Kadang-kadang dia dia main-main turun naik, lala dia turun. Turun naik, lala dia naik. Jadi kita tak tahu nak turun ataupun nak naik, kita boleh refer pada news coincident. Dia memang banyak faktor-faktor dia juga sebab sebab Queen Elizabeth juga meninggal dunia, lepas tu dia punya ekonomi dia juga jatuh. Banyak benda dia yang efekkan lah negara UK sekarang ni. Even Bank of England pun mereka menaikkan interest rate mereka, jadi banyak 7 minit yang lepas 1 minit dulu 7 minit lepas 7 yang tu lah. Okay.
kemungkinan dia akan naik balik kalau tengok dekat sini sebab dia mungkin dia dalam penurunan, tapi bila ada kenaikan dia mungkin akan dia stop dekat start dia bagi new study dia akan pergi balik. Kita tengok Okey, kemungkinan juga di area sini sebab dia ini ada base drop dan base yang ni dikuatkan lagi adanya support dekat area sini sini ataupun sini. Antara dua ni lah. Yang ni ada engulfing. Tak ada apa-apa nak tanya ke? Kita dah unmute kan jadi boleh cakap tekan apa tu mic tu on kan, nanti boleh cakap. You have anything to say? Yeah, you can please say it. Mana benda tu? Hilang ke? Oh ni. Dia tak keluar tadi. If anybody has anything to say or anything to ask, please feel free to do so. Ada suara macam tak okey sikit kan tadi? Ya ke? Ha. Oh, saya tak dengar. Ya. Okay, kita ada sedikit masa lagi kita akan stop pukul 12 dan kita pun tengah tengok apa yang kita buat bacaan tu betul tak. Dan okay, prediction hari ni kita dah bagi tahu maksimum dia pergi dekat mana kalau dalam penurunan, dan apabila sampai zon yang besar tu, sebenarnya dalam zon besar tu ada zon-zon yang kecil, boleh monitor di support H1, H4 daily. Okey, saya buat macam ni lah, senang. Kosong tadi. Pen juga. Kat cincin. Okay, sebelum dia sampai dekat area sini, ni adalah area yang besar, itu area monthly. Okay, kita boleh tengok dekat H4. Kalau dekat H4, sebab ni antara yang paling rendah dalam berapa ni? Jun, dalam beberapa bulan ni. Okay, sebelum dia masuk dekat area sini, maknanya dia akan pergi ke zon-zon yang kecil dulu
Dan zon-zon yang kecil tu kalau sekarang price dia adalah 16.13 ya, 16.13, maknanya kita boleh ambil yang bawah ni di H4 lah. Kita ambil di H4 adalah di area yang ni ya. Di area yang ni. Okey, ni satu. Dan kita tengok dekat bawah dia adalah yang lebih kurang sebaris ya. Lebih kurang sebaris sebab ni ada shadow, maknanya boleh juga pakai maksimumnya adalah dekat sini ya. Dia pakai juga shadow dia sebab dia yang berdekatan tau. Kalau nak ambil sini, dekat sini je. Tapi ni pun tak ada beza sangat. Jadi boleh je ambil sampai bawah. Dan ini adalah zone yang baru lah untuk kita monitor dalam hari ni ke macam tu lah. Sampai sebab yang bawah ni maksimum boleh pergi jauh lagi ya. Jadi kalau untuk hari ni saya dah buatkan dia punya zone dia. Okey, saya dah buatkan zone-nya. Maknanya boleh pakai zone yang ni. Zone ni besar. Tapi tak adalah besar sangat macam yang zone monthly tadi. Ini adalah zone TP ya, zone TP ya. Zone TP ke ataupun nak tengok dia buat retracement ke, reversal ke. Ini adalah zone dia. Jadi untuk dia turun ke bawah dia dalam hari ni ya. Kalau daripada sini, maknanya range hari ni dia boleh pergi dalam 264 hingga 364. Dalamnya ada 100 pip kan. Jadi ini adalah range dia, range yang besar. Dan kalau kita tengok, kita ambil resistance H4. Resistance H4 adalah di area sini. Yang ni boleh kita jadikan range untuk hari ni. Yang dia ada probability untuk sampai. Yang ni untuk 1 hour punya. Ini 1 hour-nya. Maknanya kalau dia nak turun, dia boleh turun bawah. Dan kalau nak naik, dia boleh bermain lagi di area sini. Dia kalau ada news apa, dia boleh hantam atas dan dia boleh turun bawah. Ini adalah kawasan dia akan buat satu lagi pergerakan. Sebab yang ni adalah dia punya pergerakan yang macam volatile dan dia dah pecah dia akan berehat, dia akan volatile balik. Sama ada nak volatile, nak terus naik atas ataupun dia akan turun bawah ni. Jadi kalau ikut target technical, fundamental lebih kepada penurunan. Jadi bila dia main kat sini, kemungkinan besar dia akan jatuh ke bawah dan dia adalah dibantu oleh news yang akan datang. Jadi kena sentiasa perhatikan news ya. Kalau nak entry pada bila-bila masa pun, contoh pagi, petang ke malam ke, sentiasa perhatikan news walaupun dalam kategori coincident. Di bahagian news tu, bukannya di bahagian schedule sahaja. Jadi ini adalah kita punya range lah. Dan range ni kalau ambil daripada shadow ke shadow 400 pip juga. Dan dia adalah relevan lah. Betul tak? Relevan ke? Relevan lah. Bahasa mahkamah. Kalau kita biasa perhatikan, kalau kita tengok, contoh dalam 5 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 5 hari ke 6 hari, dalam 1 hari tu dia akan ada penurunan ataupun kenaikan drastik. Mungkin 4-5 hari tu adalah sideway. Okey, tengok semua senyap je. Jadi kita pun senyap juga. Okey, mungkin semalam dah letih dan kita nak bagi tahu dan yang kita sekarang akan buat apa orang panggil? Bootcamp nama dia. Bootcamp. Bootcamp iaitu seminar 1 hari di Banglo Melaka dan tempat kita tengah cari
Dan kemungkinan besar kita akan buat di hujung-hujung bulan lah. Minggu ketiga ataupun minggu keempat. Itu di Pawali kot. Dekat Pawali. Dan penyertaan kita buka sekarang. Sebab kalau banglo ni rasanya dalam 15 ke 30 kalau yang besar. Jadi kena bagi tahu awal dan kita target minima pun dalam 15 orang. 15 orang, maksima 30 orang. Kalau ada banglo dua-dua yang berdekatan pun cantik juga. Boleh juga kita buat. Jadi kalau ada apa-apa cadangan boleh bagi tahu lah. Dan boleh bagi tahu saya juga. Masa gemit ke, nanti kita akan utarakan dekat Website Malaysia. Dan bolehlah luangkan masa dalam bulan Oktober ni, katakan kita dah booking lah, ada aktiviti pada bulan Oktober ni. Kurang-kurang pun ambil lah booking tu, kita kosongkan kita punya kalender tu minggu ketiga dan minggu keempat. Kalau minggu pertama, minggu kedua agak mustahil sebab kita baru je settle satu seminar. Jadi minggu ketiga, minggu keempat itu adalah lebih baiklah. Sebab kita cadang kita akan buat seminar setiap bulan. Dan kalau ada apa-apa IB yang ada dia punya rakan-rakan affiliate yang perlu bimbingan ataupun perlu nak buat kelas seminar di area-area yang lain selain daripada Selangor ataupun Selangor pun boleh juga, tak kisah. Jadi bagi tahu boleh WhatsApp saya. Jadi saya punya nombor WhatsApp ada dekat mana-mana boleh terus WhatsApp lah. Boleh terus WhatsApp. Dan saya akan infokan juga dekat kita punya grup-grup Telegram lah. Okey. Mr. Gimik ada apa-apa nak cakap? Saya tak ada apa-apa nak cakap. Mr. Gimik pun dah letih. Kalau ada apa-apa, bagi tahu lah. Letih pun kita layan juga. Sebab kerja seronok kan. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, Mr. Gimik tak ada, saya pun tak ada. Kita pun ada kerja lain yang nak disambung. Dan apa yang saya bagi tahu tu boleh WhatsApp terus kalau call susah sikit. WhatsApp je sebab call ni banyak spam WhatsApp dulu. Dah WhatsApp perkenalkan diri baru saya akan savekan nama dan bolehlah call lepas tu. Okey, kita akan berakhir di sini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi mendengar dan yang bersama-sama kita pada seminar semalam. Kita ucapkan ribuan terima kasih juga dan kita harap akan selalu follow kita dan kita akan cuba perbaiki kita punya seminar. Okey, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Oh, I see. Saya rasa saya kena stop recording. Stop recording. Okay.